cara kita nak kira loading. Okay, kalau tak jelas bagi tahu kan. On the spot je. Kalau apa yang saya cakap tak jelas, sangkut-sangkut ke bagi tahu. Sebab saya takut saya punya line ni tak berapa lah, tak berapa okey. So korang boleh lah sambil-sambil buka nota. Okay, dekat dalam router tu saya dah upload dah. Banyak juga saya upload sampai chapter 7. Okay, so boleh tengok-tengok sambil-sambil kita belajar. Okay, chapter 1 masih lagi chapter 1, introduction untuk concrete, berkenaan dengan analysis of action. Analysis of action ni, action ni dia sama, istilah dia sama dengan loading lah. Okay, so analysis of loading lebih kurang macam tu lah. Nampak tak saya punya PDF ni? Nampak Doktor. Nampak Okay, terima kasih. Okay, so dia adalah sedikit teori yang kita kena kenal dalam loading. So action tu load lah, sama loading. Okay, so macam bila kemarin saya ada beritahu, loading ni dia ada dua jenis. Satu permanent, satu variable. Satu GK, satu QK. Okay, GK tu adalah permanent, QK tu adalah variable ataupun kita panggil sebagai impulse load. Nanti awak akan jumpalah impulse load ni. Okay, variable. Saya tak buka kamera sebab saya takut berat line tak berapa nak kuat. Okay, kena kenal pasti juga macam mana nak tentukan yang dia tu permanent ataupun variable. Saya ada bagi tahu dah kan sebelum ni, kalau permanent tu adalah loading yang orang panggil kekal. Okay, kalau variable ni yang temporary, yang mungkin yang bergerak, ada tapi dia bergerak, macam tu lah. Okay, pastikan dia bukan permanent. Banyak kalau nak di-describe nak describekan tu banyak lah. So boleh tengok nota sebelum ni apa contoh-contoh permanent, apa contoh-contoh variable ataupun impulse. Okay, so boleh juga tengok dekat European standard apa loading-loading dalam structure yang perlu kita tahu. Sebagai contoh, negara kita ni kalau nak diikutkan tak ada snow kan. So kita memang susah nak berlaku snow. Tapi akan datang kita tak tahulah, setakat ni memang tak ada snow. So, tapi kalau dekat negara-negara luar, snow load ni diorang mesti kena fikir dan kena design. Okay, snow load. Ada yang negara-negara wind load dia sangat tinggi. So kena ikutlah, kena tahu dia punya negara tu macam mana. So dia bukan fix Kita nak design ni tak fix tau. Kita nak design ni fleksibel, ikut apa yang kita design. Tapi pastikan segala keperluan diambil kira lah. Keperluan, apa maksud keperluan? Keperluan tu contoh macam taklah awak tinggalkan terus, sebagai contoh wind load. Satu tempat tu kalau nak diikutkan, tak adalah angin dekat tempat saya ni, ada pun sikit je. So awak ambil yang sikit tu. Tapi bila berlaku wind load yang tinggi, dia tak boleh nak menampung, so dia akan fail lah. So dia ada standard-standard yang awak kena follow lah. Kalau kita design ni memang perlu ada standard, sebab itu akan menunjuk
dan suatu aras design kita tu mesti ada safety factor. Macam tu. Okay, so dalam permanent action, GK antaranya adalah safe weight. Okay, safe weight sesuatu structure tu mesti diambil kira. Itu adalah dikira sebagai permanent action. Okay, kita letakkan dalam permanent action. Jadi kita tengok table yang kita kira tu macam mana. Okay, permanent action, safe weight pertama. Okay, yang kedua adalah architect punya komponen. Macam partition, shielding, kalau nak diikutkan dia bukan structure. Okay, tapi dia adalah structure ni macam yang besar-besar. Structure ni yang besar. Structure ni apa yang ada, yang kita cuba nak design ni adalah structure. Contoh beam, column, truss, foundation, itu adalah structure. Tapi contoh kalau macam dinding bukan structure tau. Sebab dinding ni kita anggap dia sebagai satu part tambahan, okey, untuk structure tampung. Dia bukan structure dinding bukan structure. So benda-benda macam tu lah perlu diambil kira. Okey, kalau seterusnya safe weight ni biasanya kita akan guna grade. Okey, safe weight punya kiraan kita akan guna guna grade lah. So kalau dia grade 25, sepatutnya 25 apa. Okey, kalau macam ni safe weight dia 25 kN/m². Dia ikut, kadang-kadang dalam soalan memang diberi safe weight ni, so korang kena alert. Okay, next berkenaan dengan variable action. Variable action ni banyak kalau nak diikutkan variable ataupun impose lah. So kalau kat sini dia bagi contoh furniture, machinery. Machinery bukan fix ke? Mesti ada yang tanya. Bukanlah, sebab machinery ni kadang-kadang kita alihkan. Kadang-kadang kita alihkan bilik ni ke bilik sebelah. Tapi dalam kiraan mesti kena ambil. Bagi contoh machinery itu siapa yang dah pergi lab bahan kejuruteraan tahu kita ada machinery ataupun UTM machine, iaitu compression machine. So yang itu sangat berat lah. Sangat berat. So bila sangat berat, kita kena kira lah. Tak kisahlah dia berapa ribu tan sekalipun, kita tetap kena masukkan load dia. Okay, kita pergi ke load combination. Load combination ni dia kalau dalam civil ni, kalau nak diikutkan terlalu banyak sangat istilah, tapi sebenarnya dia sama. Macam sebelum ni saya ada bagi tahu safety factor. Okay, safety factor ni kita perlu darabkan dengan 1.35 GK tambah 1.5 QK. Itu kita panggil sebagai safety factor loading lah. Loading safety factor. Tapi load combination ni apa pula? Load combination ni kita combine lah, kita gabungkan load untuk permanent dan variable. Tapi kita letakkan sekali dalam safety factor. Sebenarnya benda istilah tu adalah sama. Kalau awak nak cari load combination, awak kena guna safety factor loading. Yang apa yang awak tengok sekarang ni lah, 1.35 GK tambah 1.5 QK. So lebih kurang macam tu lah. Dan ada banyak, kalau nak diikutkan safety factor ni ada banyak nisbah. Okay, ada 1.35, ada 1.5. Tapi commonly lah, awak tengok ayat dia, commonly load combination. So kebiasaan kita pakai 135 tambah 150.
So take note benda ni. Okay, next. Load distribution. Macam sebelum ni saya ada sentuh load distribution daripada atas ke bawah. Okay, sebelum saya teruskan ni, saya ada upload dekat outer nota rujukan. So korang boleh tengok dekat situ sebab sekejap lagi kita nak buat kira-kira. Okay, pengiraan. Okay, load distribution. Load distribution ni perjalanan load, okay, sehingga ke foundation. Macam mana? Okay. So perjalanan dia adalah dari atas ke bawah. So struktur yang paling atas akan ditampung oleh struktur yang bawahnya. Okay, struktur yang bawahnya akan ditampung oleh struktur bawahnya. Sebagai contoh, slab. Kalau siapa yang masih lagi tak faham slab tu apa, so saya bagi tahu lantai. Okay, slab ni adalah lantai dan kebiasaannya lantai ni kita buat atas beam. Kalau awak buka ceiling bangunan yang awak duduk, tak kisahlah rumah ke apa, kebiasaannya kita akan buat beam dulu, kemudian kita letak lantai atas beam. So perjalanan loading adalah daripada slab pergi ke beam. So slab pergi ke beam, kena tahu kiraan slab sama ada dia one way atau two way. Macam mana nak kenal pasti one way, two way? Sekejap lagi kita tengok kat bawah. Tapi saya nak terangkan tentang perjalanan dia. Saya masih lagi dalam kelas ke? Masih ada. Masih ada Ada. Okay. So daripada beam, tak kisahlah dia secondary beam ataupun main beam, dia akan transfer ke kolom. Okay, tapi kalau secondary beam ni kat sini tak ada. Saya tak jumpa secondary beam. Kat sini saya nampak semua adalah main beam. Contoh main kesa, kalau awak nampak kesa saya ni, dia dari tiang ke tiang. So beam transfer daripada slab pergi ke beam, pergi ke kolom, itu adalah main beam. Tapi kalau secondary beam, macam sebelum ni saya cakap, dia masih lagi antara beam ke beam. Beam ke beam, ada satu beam tengah. So beam yang tengah tu dia connect dengan beam yang tepi. So maksudnya itu adalah secondary beam. Nanti kalau saya jumpa, saya bagi tahulah macam mana secondary beam tu. Okay, kemudian kita pergi ke kolom, transfer load daripada kolom, so baru turun ke foundation. Okay, kalau slab, kebiasaannya kita akan dapat nilai sama ada point load ataupun UDL. Okay, maksudnya load kita letak dekat atas beam tu nanti, kita dah kira-kira loading dia, so kita akan letak dekat atas beam sama ada dalam bentuk UDL, Uniform Distributed Load, ataupun point load. Kalau beam pergi ke kolom, nilai yang kolom tampung adalah point load. Macam mana nak tahu point load? Kalau dekat beam, kalau dia fix ujung ni, ini kita panggil sebagai fix lah sebab memang fix pun beam ni, dia punya support. So kita akan kira dekat support tau, kiri dan kanan. So contoh beam satu ni, okay, beam yang ini nanti akan ada support reaction belah bawah yang korang kena kira. So support reaction punya nilai tu korang kena letak dekat kolom. So macam tu lah daripada kolom baru pergi ke foundation. So dan seterusnya lah. Okay, so dah 8.30 ni, so saya kena cepat sikit. Structure layout, iaitu structure layout ni macam mana
saya nak terangkan, kalau awak nak kira sesuatu loading, awak kena faham tentang plan sesuatu rumah, plan satu bangunan, apa yang awak nak kira lah sebenarnya. Apa yang kita nak kira? Pertama sekali, kena tengok structure. Nama pun structural layout. So awak kena kenal pasti structure berada di mana. Beam dia ada berapa, berlintang ke, menegak ke, ada secondary ke, ada main beam ke, kolom dia berapa, ada berapa banyak, size dia berapa. Lepas tu tengok dia punya foundation ada ke tak foundation. Okey, dia punya lantai. Okey, lantai dia ada berapa banyak, suspended ke, non suspended ke, lantai dia pakai tu besi ke, konkrit ke. Ada setengah bangunan dia campur, dia menggunakan kita panggil kepingan steel dan ada yang menggunakan lantai konkrit. So banyak benda kalau nak diikutkan. Cross section, bila kita cross section suatu bangunan tu baru kita nampak, oh dekat sini ada ni. Kadang-kadang floor 1 dengan floor 2 berlainan. Kalau awak pernah pergi ke building F-Cup dekat Iteration Paling Raja, F-Cup ni dulu kita panggil F-Cup lah. Sekarang dulu F-Cast, sekarang dah F-Cup. Bangunan dia walaupun ada 2-3 tingkat, tapi tingkat pertama dan tingkat kedua dan ketiga berlainan. So cara nak kira memang berbeza lah. Okay, tak sama. So kena tengoklah floor plan, isometric view. So banyak benda lah yang kena tengok dalam structural layout. Senang kita kena faham plan tu macam mana. Okay, so dekat mana ada brick wall, berapa tebal brick wall dia, berapa tinggi. Tinggi tu sangat penting. Tinggi sesuatu dinding, lebar dinding, tu sangat penting lah. Kita nak kena tahu. Okay, sebagai contoh, ini adalah structural layout. Okay, untuk arkitek So, korang boleh faham tak apa beza arkitek plan dan structural plan? Yang ini salah satu engineer plan saya panggil engineer lah sebab ni arkitek lah, ni engineer. Siapa boleh bagi tahu saya beza arkitek plan? Ini saya bagi tahu salah satu kalau structural plan ni salah satu engineer plan. So siapa boleh bagi tahu saya apa beza arkitek plan yang awak tengok ni dengan structural plan yang ini? Structural plan lagi detail, ada foundation, ada foundation. Okay, good. Lagi? Yang awak nampak hitam merah, oren ni apa? kolom. Okay, good. Yang warna kelabu ni? Okay, good. So, kalau architectural plan, dia macam nampak gambaran biasa je. Sebab diorang tak arkitek, diorang tak design untuk kolom pun, diorang tak design untuk beam pun. Diorang buat plan macam ni, kita pula yang kena fikir selepas itu. Kan dia punya turutan kan arkitek dulu kemudian baru engineer. So engineer ni pula nak kena fikir dekat mana kita nak letak beam. So sepatutnya bila dinding macam ni, dia kena ada beam lah. So korang tengok dari part saya kecilkan sikit. Korang tengok untuk hall sini, laluan lah, saya senang cerita laluan. Laluan ni tak ada dinding pun, tapi kita design kena ada beam. Sebab awak tengok beam yang kecil-kecil ni tetap kena ada. Walaupun dekat sini tak ada dinding pun, tapi kena fikir kita letak lantai. Okey, mungkin bangunan ni 2 tingkat, atas dan bawah, kita kena letak lantai, floor, okey, ataupun slab dekat tingkat 1. Takkan slab tu tak ditampung oleh beam.
dia tak ditanggung oleh beam. So kita kena design lah macam ni. Kita kena letak beam walaupun atas dia tak ada dinding. So bila kita nak design, bila kita nak, saya besarkan so mungkin dah dapat gambaran dekat sini adalah sama dekat sini. So bila kita nak kira loading dekat bahagian sini, tak perlulah masukkan dinding nanti. Kita boleh ignore lah dinding. So itu konsep dia. So ini adalah salah satu structural plan lah. So untuk slide yang ni kita nak kena tahu dari segi slab. Sebab slab ni antara benda penting. Kalau macam beam tu mungkin semua dah belajar macam mana kita nak dapatkan reaction force ataupun reaction loading lah. Kalau untuk slab ni kita masih lagi baru, kita tak pernah belajar dekat mana-mana, saya percayalah belum belajar lagi. So slab ni dia ada one way and two way. Macam mana nak tahu one way, macam mana nak tahu two way dan apa bezanya? Dia akan ada Ly dan Lx. Ly ni adalah apa saya boleh cakap Ly ni awak, kan kita slab ni petak. Saya anggapkan slab ni petak sebab dia section by section tau. Slab tu mesti dikira section by section. Nanti kita tengok kat bawah apa tu section by section. Contoh satu bilik, satu bilik biasanya kita akan anggap dia sebagai satu floor, satu slab. So Ly ni adalah panjang yang paling panjang. Kalau slab saiz bilik awak tu 10 kaki kali 8 kaki, so Ly ni adalah yang 10 kaki. Lx ni adalah yang 8 kaki. Ly adalah panjang yang paling panjang. Lx adalah panjang yang paling pendek. So panjang bahagi pendek, kalau awak dapat sama dengan dan lebih daripada 2, maksudnya dia one way slab. Kalau awak bahagikan yang panjang dengan yang pendek kurang daripada 2, maksudnya dia adalah two way slab. Macam mana lah pula nak kenal pasti one way and two way ni? Nak dikira bezanya tu macam mana? Saya langkau sikit Ini adalah one way. One way tadi apa dia cakap? Lebih daripada 2. So bila sesuatu slab tu dia dalam one way, so dia perlu dibahagikan kiri dan kanan nanti. So kalau kat dalam beam, beam AC mana? Yang sebelah kiri. Dan BD yang belah kanan. So nak kira beam AC dan beam BD, kena ambil kira loading daripada slab mestilah separuh. Kalau Lx ni saya ambil 4, so kena ambil 2. 2 yang ditanggung oleh AC, 2 lagi yang sebelah sini baki ditanggung oleh BD. Boleh? Boleh. Tak faham tanya terus beza pula dengan beam AB dan CD. AB ni yang belah atas yang pendek dan CD ni yang pendek juga tapi yang dia 2 lah. So dua adjacent. So yang itu kita tak perlu masukkan nilai slab. Maksudnya dia terbebas daripada loading slab. Itu kalau one way. Kalau two way slab ni adalah kurang daripada 2. Two way ni yang macam ni. Ini two way. Saya terlupa pula one way. One way ni tadi W sama dengan 0.5. Mesti tertanya-tanya 0.5 tu apa? 0.5 ni adalah separuh yang saya cerita tadi. Kita kena ambil sebelah sini separuh,
kita kena ambil yang sebelah sini separuh, ditanggung oleh yang beam masing-masing lah, beam AC dan beam BD. Kalau tu 0.5, itu maksudnya separuh 0.5 darab LX. Ingat tak tadi? Kalau panjang dia 4, kita kena ambil 2 kiri, kena ambil 2 kanan. N ni apa? N ni adalah density. Tengok slab tu nya density grade. Sama ada 25 ke, 30 ke, 35 ke, 40 ke, 20 ke. Yang itulah yang perlu didarabkan. Okay. So kalau two way, yang ni kena take note sebab memang tak diberi dekat mana-mana pun. Kalau test ke, final ke, assignment ke, quiz ke, tak ada. Ni awak memang kena faham. Okay, kalau two way, dia panjang sikit. Dia punya kiraan. Tapi apa yang awak nampak dekat sini, kan LY bahagi LX kurang daripada 2. Okay, kurang daripada 2. So awak kena tahu dekat sini adalah AB, beam AB, beam AC, beam BD, beam CD masing-masing perlu tanggung slab. Tapi kiraannya berbeza. Awak tengok kat sini. Beam AC dan BD, beam AB dan beam CD. AC BD adalah yang panjang, AB CD adalah yang pendek, LX. So cara nak kira dia punya loading adalah N yang disediakan ni lah, N LX bagi 6 darab 3 tolak LX over LY kuasa 2. So kalau untuk beam yang pendek sikit, nak kira dia punya slab adalah N tu adalah density kemudian LX bahagi 3. Nanti awak akan dapatkan dia punya loading. Okay, macam tadi yang dekat atas separuh. Tapi untuk beam yang pendek, ni beam yang pendek AB dan CD, dia pakai 1/3. 1/3 darab LX darab N. So itu two way. Ini adalah one way. Untuk one way and two way ada pertanyaan? Belum lagi. Belum lagi. Yang lain okey? Ada lagi ke yang nak masuk? Tak ada. So next adalah berkenaan dengan analysis of action. Dia dibahagikan kepada struktur-strukturnya slab, beam, column, foundation. So ini cara kira permanent action dan variable action. So kalau dari slab, permanent actionnya safe weight. Safe weight tu yang awak kena kira nanti itulah. Yang tadi saya cakap, grade diharapkan dengan jarak dia. Okey, jarak dia tu lebar lah, lebar dengan thickness. Kemudian dia punya apa part-part tambahan dekat slab. Okey, ini contohnya lah. Shielding ni bukan shielding atas slab shielding yang slab tanggung bawah dia tu. Okey, yang itu memang kena kira lah. Variable action ni depend, bergantung flow tu macam mana, ada apa. Itu memang awak kena design. Okay, so next adalah beam. Beam ni satu kena ambil nilai daripada loading slab, distribution from slab, kemudian safe weight beam tu sendiri. Yang ni macam mana nak kira? Yang ni sama je. Density darabkan dengan jarak beam, panjang beam. So kena jarakkan lagi dengan thickness ataupun tinggi dia. Kemudian kena tambahkan lagi dengan brick wall. Variable dengan kolom dia perlu dapatkan daripada beam dan kena ada diri dia juga, berat kolom tu sendiri. Okay, dan sama juga lah dengan foundation.
Okay, itu untuk pecahan. Okay, pecahan untuk loading. Ni two way, masih lagi two way. Ini kalau two way slab panel freely support. Okay, ini untuk yang kiri kanan yang keliling dia ada slab. Yang ini jarang kita pakai sebab jarang-jarang slab tu satu je. Kebiasaan slab tu ada banyak, so kita akan guna yang inilah. BVX ni mana nak dapat? Yang itu kita akan ambil daripada Eurocode. Nilai dalam Eurocode nanti kita akan belajar. So N ni apa? N ni density tu lah. LX tu adalah panjang LX. Itu untuk beam AC. Kalau beam CD, ini maksudnya yang keliling tak ada dekat. Dia nanti awak akan jumpa ni. Dalam table ni awak akan jumpa 4H continuous, 1 short 8 discontinuous. Yang ni nanti kita akan tahulah. Cuma yang dekat sini adalah untuk bahagian yang paling hujung AC dan bahagian paling hujung CD, ini adalah kiraan dia. Okey, kita kena kenal pasti slab tu berada dekat mana, apa maksud. Kita sekarang kita nak cari BVX. Okey. BVY. BVY ke BVX? BVX dan BVY. Ikutlah kat dalam table ni dia ada BVX, ada BVY. Bila masa nak guna tengok balik dekat sini. Saya harap awak dapat study balik kalau tak faham yang hari ni So bila masa nak guna BVX, bila masa nak guna BVY. Okay. So kena tengok balik slab tu berada dekat mana, kategori dia berapa, dan baru kita boleh dapat BVX dan BVY. Kalau dia 4H continuous, maksudnya slab tu keliling dia ada lagi slab lain. Contoh dekat case 1, dia ada slab sini, ada slab sini, ada slab sini, slab sini, slab sini. Maksudnya kiri kanan dia masih lagi ada continuous slab. So nilai yang kita perlu ambil adalah dekat sini. 0.33, 0.36, 0.39, 0.41, 0.43 sampailah 0.50. Okey. Tapi kalau nak dapatkan BVX, dia dah BVY dia dah bagi nilai terus 0.33. Okey, sekarang ni macam mana nak ambil 0.3 sampai 0.5? Yang mana satu? Okey, awak nampak 1.0 sampai 2 ni. So yang itu adalah nilai LY bagi LX. Ingat table 3.15 ni kita guna untuk two way slab. Two way slab ni yang bawah 2. Sebab tu nilai paling tinggi dekat sini adalah 2. Okey, sebab dia memang kalau two way slab bawah 2. LY bagi LX. So kena kenal pastilah LY bagi LX awak tu dekat mana. Kalau 1.45 kena ambil nilai kat tengah-tengah. Contoh kalau dia keliling continuous, dia 1.45 LY bagi LX. So nilai yang awak kena dapatkan BVX adalah 0.44. Macam mana nak dapat 0.44 ni? Tengah-tengah antara 1.4 dengan 1.45 adalah 1.4 dengan 1.5 adalah 1.45. Tengah-tengah. So tengah-tengah antara 0.43 dengan 0.45 adalah 0.44. So itu adalah nilai BVX. Untuk nilai BVY 0.33. Okey, seterusnya case 2. One shot H discontinuous. Dekat case 2. Maksudnya bahagian yang pendek, salah satu bahagian yang pendek dia tak continuous slab. Contoh case 2 ni, dekat belah hujung yang pendek ni tak continuous slab. So itu nilai yang awak kena ambil lah dekat sini. Row yang kedua. Row yang ketiga, one long H discontinuous. So bahagian yang panjang salah satunya tak bersambung slab. So dekat case 3,
boleh jadi bawah kes 3 ni pun boleh jadi juga. So dekat kes 3 ni salah satunya lah contoh. Kemudian two adjacent age discontinuous. So dekat kes 4, maksudnya dua part yang bersebelahan tak berkontinuous. Kalau tengok kes 4 ni tak continuous dia tak ada slab selepasnya. Dan sama jugalah two short age, so kena kenal pasti yang mana two short age discontinuous. Sebagai contoh dekat kes 5, ini tak ada slab. Ini yang saya cakap kadang-kadang dalam bangunan dia tak ada slab. Kat tengah-tengah, dekat ujung, boleh jadilah tak ada slab. Sebab kadang-kadang kat situ tempat lift, kadang-kadang kat situ tempat something yang tempat pembuangan sampah ke kalau rumah-rumah apartment. Okay. So ini kes 5. Saya yang pendek, kiri kanan ni tak ada, tak di continuous. Okay, kalau yang tulong ni boleh tengok dekat kes 6. So yang panjang kiri, yang panjang kanan tak berkontinuous. Dan seterusnya lah sampai bawah. So kena tengok kategori ni Ini kena tahu table 3.15. Dekat mana nak cari, awak tengok ni dia refer apa. BS8110. Ada kalanya kita guna Eurocode 2, ada kalanya kita guna BS8110. Sebab tu perlunya kedua-dua ni. Saya mengharapkan awak dah print. Awak dah print dan akan print. Okay. So ini contoh example. Saya nak yang ni awak buat sendiri macam mana, tapi saya nak tunjuk contoh. Last 15 minit. Saya nak tunjuk contoh kiraan. Yang ini nanti sebagai awak punya latihan dapatkan nilai dia berapa. Okay, sekarang saya nak tunjuk contoh. Saya ada upload dekat dalam Outer Saya harap awak boleh tengok. So yang ni saya boleh tutup. Yang ni awak kena buat sendiri berdasarkan apa yang kita belajar sekejap lagi. Ada lagi ke yang nak masuk? Tak ada. Okay, ni nota dulu Nota dulu ni dia dah banyak sangat lah perubahan. Kalau dulu kita 3 jam kredit, ujung ni 3 ni melambangkan 3 jam kredit. Sekarang dah 2. So agak simple sikit lah. Saya nak tunjuk cara kita kira. Awak boleh tengok juga example 2.2. Dekat dalam ni banyak sangat example So korang boleh study sendiri. Kan dalam SLT tu awak kena study sendiri kan. So kira-kiraan yang macam ni lah yang awak kena study. Okay, saya nak tunjuk 2.3. Okay, 2.3. Okay, dalam 2.3 ni awak tengok kalau sesuatu soalan tu dia bagi tahu macam mana, dia akan bagi satu plan floor, kemudian dia akan bagi berat script, employee given data lah. Oleh contoh sales load, lepas tu steel beam punya berat, kemudian panjang dan pendek floor tu, okay, slab, kemudian concrete weight punya unit berapa. Okay, kebiasaannya ni yang ini dia bagi tau, 25 ni dia bagi. So sepatutnya nilai 25 kN ni dibesarkan kot.
Okey, yang 25 ni sepatutnya dia given data dekat sini Okey, so kena tengok sekarang ni yang kita nak kira apa? So steel floor beam arrange as shown in the diagram support reinforced concrete slab. Okey, termasuk sekali dengan skrit Kemudian calculate the total design load on beam. Dia nak beam. Okay, on beam. So beam hujung, beam tengah dan beam hujung. Beam kiri dan kanan, paling hujung cara kiraan dia sama. Tapi beam yang dekat tengah lain. Kiraan dia ada sedikit berbeza. Okay. Pertama sekali kena tahu dia punya concrete unit 25. Okay. Kedua, kena kira safe weight slab. Sebab itu yang utamalah. Okay. Untuk kira beam, kita kena kira slab dulu. Okay. Slab tu yang pertama sekali kena kira adalah safe weight. Macam mana nak kira safe weight? Okay. Kita tengok slab ni apa yang dia bagi. Slab thickness adalah 150 mm. Apa lagi berkenaan dengan slab? Tak ada Sebab ni kita nak kira permanent dulu tau. Kita tak kira impose. Impose on slab ni itu kemudian. Sekarang ni kita nak kira yang permanent iaitu slab thickness. So 150 mm kalau ditukar kepada meter 0.15 meter thickness. So 0.15 darab dengan 25 awak akan dapat 3.75 kN over meter square. So itu untuk safe weight slab. Kalau safe weight beam tadi dia kira apa? 60 kan. So 60 kg. So 60 kg darabkan dengan 0.981 meter per second 2. Bahagi dengan 1000. So sebab tu dia akan dapat 0.0098. Okay ni. Kenapa 9.81 tadi yang saya cakap? Sebab gravity. Okay. So 60 tu didarabkan dengan gravity, dia akan dapat safe weight beam lah. Okay, 60 darab dengan 9.81 bahagi 1000. Kenapa bagi 1000? Sebab 9.81 tu dalam Newton. Dan kg tu pun dalam Newton juga. Yang itu kena ubah lah. So sebab tu ni kena bagi dengan 1000. Dekat sini bagi dengan 1000. Oh tak nampak bagi dengan 1000 kat sini. So awak dapat 0.59 kN over meter. Darabkan dengan gravity lah 9.81 tu. So dah dapat safe weight. Seterusnya adalah kita kena buat table ni. Permanent load dengan imposed load. So pertama sekali awak dah dapat safe weight concrete, awak dah dapat safe weight beam. Sekarang ni masukkan apa segala load-load yang lain. Sebagai contoh imposed load. Nampak imposed load terbagi tadi berapa? 5.0. Kemudian skrit weight 1.2 kN over meter square. So skrit kita kena masukkan, impose kita kena masukkan. Tapi kena bahagikan dia dekat mana? Kena pasti dia sama ada dekat dead load. Dead load tu permanent load istilah dia sangat banyak tau. Permanent load, lagi satu dekat imposed load. Okay, kalau skrit dia perlu darab, tadi dia bagi 1.2 kN over meter square. So perlu didarabkan sebab kita nak dalam kilonewton. Okay, kita nak dalam kilonewton. So meter square tu awak kena darabkan dengan nilai area. Nilai area apa yang kita nak ambil? Okay, skrit kita kena ambil panjang beam ataupun panjang slab. Okay, darabkan dengan lebar. So 6 kali 4 1.2
kilonewton over meter square, darab 6 meter, darab 4 meter. 6 mana? 6 panjang. Okey, 6 panjang, 4 sini. Okey, so awak akan dapat 28.8 kilonewton. Okey, concrete slab. Awak dah kira tadi, safe weight yang ke atas. Safe weight perlu didarabkan dengan jarak area lah. Area untuk slab. Sebab kita nak matikan meter kuasa 2 belakang ni. Kita nak masukkan dekat 3.7 kN ni. 3.75 kN. So, berapa jarak slabnya? Kalau kita tengok kat sini, 6 darabkan dengan 4. Okey. Awak akan dapat berapa? 6 kali 4, 90 lah macam ni. 3.75 darab 6 darab 4 dapat 90. Okey, steel beam. Steel beam tadi awak dapat 0.59 ni yang kat atas ni. 0.59 dia punya unit kilonewton over meter. So kena darabkan dengan 1 je sebab nak mata. So steel beam ni beam, so dia mestilah darab beam sahaja, panjang beam 6. Kita tak darabkan dengan 4 sebab beam itu bukan beam. Itu slab dia sebaris je 6. So that's why kita darabkan dengan 6, kita dapat 3.5. Okay, imposed load tadi dia dah bagi 5 kN meter square. So 5 darabkan dengan apa? Nak matikan meter square bawah tu, sebelah dia tu. So kena darabkan dengan 4. Load ni yang berlaku dekat slab. So tapi imposed load ni kita letak dekat imposed load lah ataupun variable load. So bila kita dah total kan 122, 120, baru kita masukkan dekat design load. Istilah dia adalah total design load. Yang load combination tadi yang awak belajar tu, yang safety factor tu, nampak tak banyak kan load combination, safety factor. Tapi sekarang istilah yang betul, kita nak kira untuk total design load, kita guna safety factor dia 1.35 GK tambah 1.5 QK. So bila dah kira-kira 1.35 darabkan dengan GK tambah 1.5 darab QK, awak akan dapat 345.1 kN. 3.451 kN ni awak akan dapat point load. Point load tu berada dekat tengah-tengah beam. Okay, kalau awak nak dapatkan UDL, awak perlu bahagikan dengan 6 lah. Baru awak dapat UDL tu 57.5 kN yang bawah ni. Dia bahagikan dengan 6 meter, dia dapat 57.5 kN over meter. So yang itu akan dapat UDL lah. Ada kalanya kita akan pakai UDL, ada kalanya pakai point load. Kebiasaannya pakai point load sebab bila beam awak pakai point load, dia akan senang untuk kira reaction force. Macam mana kita nak kira 345.1 kN ni nak dapatkan reaction force? Dekat sini tak ada tunjuk contoh. Tak ada. Contoh macam ni UDL ni, yang awak tengok ni UDL ni kat beam ni. Tadi kalau UDL dia sepatutnya 57.5, tapi saya pakai point load. Point load tu tegak macam ni lah, tengah-tengah. So macam mana nak kira kiri dan kanan? Kalau load tu berada dekat tengah-tengah, nak dapatkan reaction untuk beam ni, kiri dan kanannya awak bagi 2 je lah. Sebab jarak dia adalah sama dekat tengah-tengah. Apa yang ada dekat atas, apa yang menghala ke bawah mesti sama dengan apa yang menghala ke atas untuk kita dapatkan equilibrium load. So macam tu lah nak kira reaction force dia. Kalau tadi reaction force 345, awak bagi tu lah. So lebih kurang dalam 17. Okay, 17 something untuk reaction dekat beam belah kiri dan 17 lebih dekat belah kanan. Itu cara nak kira load So nilai yang reaction ni yang nanti kita akan letak dekat kolom. Sebab yang ujung ni ditanggung oleh kolom. So kena kenal pastilah kolom tu dekat ujung ni ke atau dia continuous lagi ke. Okay. Yang lain tu awak boleh tengok sendiri, cuba belajar sendiri dan saya nak awak buat
yang latihan tadi. Minggu depan saya tanya. Okey. Ada persoalan kelas? Latihan mana satu doktor? Latihan tadi yang dekat slide chapter 1 yang pertama tadi yang saya bagi. Yang ini yang saya buka ni ada dekat dalam nota rujukan outer. Saya tengok dekat sini. Dah tak ada dah. Yang tadi saya buka tu adalah yang ni. Yang kiraan tu chapter rujukan. Chapter rujukan ni yang ada banyak kiraan tadi itulah loading. Okey. Kalau yang saya tunjuk tadi tu yang dekat chapter 1 tapi yang kedua. Itu latihan yang saya nak awak buat. Dekat chapter 1 yang awal tadi tu. Okey, ada lagi pertanyaan? Sebelum saya tamatkan ni, awak pukul 9 ada kelas ni. Ada? Ada tak? Tak ada. Tak ada So Tak kalau tak ada, ada. saya habiskan kelas kat sini. So kita sambung next week. So terima kasih kelas. Bye. Assalamualaikum.